Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Okay. Ana Ustaz Muhammad bin Abdul Rahman ingin menjelaskan atau menghuraikan berkenaan modul 1 yang akan dipelajari oleh setiap student yang mana untuk peringkat tajuk 1 ni kita akan guna buku Tahsinul Qiraah yang disusun oleh penyelaras atau panel tabung haji yang diantaranya adalah Tuan Haji Nobel, begitu juga dengan Ustaz Syahrul Azam, Ustaz Syafiq, Ustaz Fairuz dan Ustaz Firdaus dan kawan-kawannya. Alhamdulillah ya. Memang susunannya memang agak baik. Okey. Yang mana pada minggu pertama insya-Allah kita akan belajar berkenaan dengan asas-asas ilmu tajwid. Ya. Apa makna tajwid itu sebenarnya? Kita kena tahu perkataan tajwid itu berasal daripada perkataan jawada yujawwidu tajwid. Apa makna tajwid itu? Okey, ustaz bagi tahu. Tajwid itu adalah maknanya memperelokkan, mencantikkan. Okey. Dan kita juga akan belajar apa hukum belajar ilmu tajwid. Setiap daripada muslim atau muslimah yang nak baca Al-Quran tu kena tahu apa hukum belajar ilmu tajwid. Adakah ia fardu ain? Adakah ia fardu kifayah? Akan dihuraikan dalam buku tajwid. Dan pada minggu pertama juga kita akan belajar rukun-rukun bacaan Al-Quran. Ya. Setiap pembaca Al-Quran tu kena tahu rukun-rukunnya. Ya. Antaranya menepati resam Osmani. Kena tahulah. Dia ada 3 rukun yang perlu diketahui. Okey. Dan selain daripada kita belajar teori, kita juga akan baca beberapa surah, antaranya surah Al-Muzammil, sebahagian daripada surah Muzammil, begitu juga dengan surah At-Taubah dan juga surah An-Nisa. Okey, itu pada minggu pertama. Manakala pada minggu kedua kita akan belajar berkenaan dengan maratibul qiraah. Maratibul qiraah. Apa makna maratibul qiraah? Martabat bacaan, antaranya tartil, hadab, tadwir, tahqiq. Dan setengah buku tajwid dikata ada 4 peringkat, dan setengah buku tajwid dikata ada 3 peringkat. Ya. Sebagaimana firman Allah, warattilil Qur'an, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, warattilil Qur'ana tartila. Setiap membaca Al-Quran tu hendaklah membaca dengan keadaan warattilil Qur'ana tartila. Tartila ni setengah tafsir ustaz tengok maknanya tajwid sebenarnya ya. Okey. Manakala pada minggu kedua juga kita akan belajar berkenaan dengan kesalahan dalam membaca Al-Quran. Kesalahan dalam baca Al-Quran ni ada 2, dipanggil lahnu jali, kesalahan besar, dan yang kedua lahnu khafi, kesalahan kecil. Apa itu makna lahnu jali, kesalahan besar? Apa makna lahnu khafi akan dipelajari pada minggu kedua. Dan begitu juga dalam minggu kedua kita akan belajar berkenaan dengan adab-adab membaca Al-Quran. Ya. Antaranya setiap membaca Al-Quran ni kena ada wudu. Menghadap kiblat, ya, membaca dalam keadaan tenang dan sebagainya akan diuraikan pada minggu yang kedua. Begitu juga sebagaimana minggu pertama, minggu kedua juga kita ada surah-surah yang dipilih, ya, akan dibaca pada minggu kedua ni, antaranya surah Al-Imran, sedikit saja, bukan semua. Ya. Okey, manakala pada minggu ketiga kita akan belajar berkenaan dengan huruf-huruf Al-Quran. Ya. Dalam Al-Quran tu ada berapa huruf sebenarnya? Ya. Ada setengah pendapat kata ulama kata ada 29 huruf, dan ada setengah pendapat ulama kata ada 28 huruf. Ya. Dan pada minggu ketiga juga kita belajar berkenaan dengan baris. Baris atas fathah, baris bawah kasrah, baris depan dhammah, baris sukun mati, dan begitu juga dengan titik-titik. Contohnya huruf ba, mana titik dia. Yang kata atas pula huruf ba. Ya. Okey. Pada minggu seterusnya, pada minggu keempat kita akan belajar makharijul huruf. Makharij. Apa nama makharijul huruf? Tempat keluar huruf. Daripada 28 huruf tadi, setiap 28 huruf itu ada tempat khusus yang keluar huruf, dan ya, ada huruf tadi. Makhraj tu ada makhraj am, yang mana ada 5. Makhraj khas tu ada 17
huruf, 17 tempat keluar. Ya. Okey, insya-Allah akan dipelajari pada minggu keempat. Manakala pada minggu kelima kita akan belajar sifat huruf. Sifat huruf. Setiap huruf tu ada berapa sifat. Ya. Contohnya huruf ba. Ba tu ada berapa sifat? Ustaz boleh bagi ringkasan. Setiap huruf tu paling kurang ada 5 sifat dan paling banyak ada 7 sifat. Sifat. Mana sifat ni? Macam kita lah. Macam polis, bila dia soal siasat, dia akan tanya seseorang tu dah. Contohnya Ustaz Firdaus ni, contohnya apa sifat dia? Mata dia macam mana, hidung dia macam mana, mulut macam mana, telinga dia macam mana. Begitu juga huruf. Huruf ni dia ada sifat dia. Dah. Okey? Itu minggu kelima. Manakala pada minggu keenam, selepas daripada sifat huruf tadi, minggu keenam kita akan belajar sifat huruf ni dipecah dua sebenarnya, ya. Ada sifat yang berlawanan. Sifat berlawanan ni jahar lawan dia hams. Contohnya lah, apa nak jahar? Kita kena tahan angin. Kalau hams pula kita kena sebut keluar angin. Apa itu huruf hams? Huruf yang kena keluar angin. Antaranya huruf fa, huruf ha, huruf tha, huruf ha, shin dan seterusnya. Ustaz akan huraikan pada minggu yang ke-6. Dan pada minggu ke-6 juga tadi jahar lawan dia hams. Dan ada juga sifat yang tidak berlawanan. Seperti qalqalah, safir, tafashi, istitalah dan sebagainya akan dipelajari pada minggu yang ke-6. Okey. Manakala pada minggu ke-7, setiap huruf tu kita akan belajar sifat-sifatnya. Contohnya ba, apa sifat-sifatnya? Ba antaranya syiddah, jahar, istifal, infitah, kemudian idlaq, kemudian qalqalah. Jadi ada 6 sifat bagi huruf ba. Ya, ada 6 sifat. Dan setiap huruf tu Ustaz kata paling kurang 5, tapi huruf ba ada 6. Dan ada sifat yang paling banyak sekali, sifatnya adalah huruf ra. Dia ada 7 sifat. Apa sifat-sifatnya? InsyaAllah kita akan pelajari pada minggu yang ke-7, insyaAllah. Manakala pada minggu terakhir ataupun minggu ke-8, bukan minggu terakhir, minggu ke-8 kita akan sentuh berkenaan dengan isti'adzah. Apa dia isti'adzah? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Jadi setiap orang nak baca Quran ni, nak mula dengan isti'adzah dulu ke nak mula dengan basmalah dulu? Sebab tu dalam surah An-Nahl Allah berfirman, "Fa idza qara'tal Qur'an fasta'iz billahi minasyaitonir rajim." Bila kamu nak mula baca Quran ni, naklah kamu mula dengan isti'adzah. Naklah kamu minta berlindung dengan Allah daripada syaitan yang direjam. Okey? Begitu juga pada minggu ke-8 kita akan belajar dengan basmalah. Ya? Basmalah. Apa makna basmalah? Kita baca bismillahirrahmanirrahim. Ya? Kena ingatlah surah Fatihah, nak tak nak mesti kena baca bismillah. Jangan tak baca bismillah. Masa kita solat tu surah Fatihah mesti kena baca basmalah, bismillahirrahmanirrahim, sebab ia merupakan ayat dalam surah Al-Fatihah. Manakala surah Baqarah, surah An-Nisa, surah Al-Imran dan sebagainya, dia tidak merupakan ayat, dikira ayat dalam surah tersebut. Tapi sunat, hukum kita baca basmalah ni adalah mandubah, sunat. Ya. Begitu juga dengan isti'azah tadi. Okey. Manakala pada minggu terakhir, minggu yang ke-9, kita akan ulang kaji apa yang kita belajar daripada minggu pertama sampailah minggu ke-8. Ya, akan diulang kaji insya-Allah. Manakala surah yang akan diulang kaji pada minggu ke-9 ni adalah kita akan baca surah Luqman yang ditetapkan oleh pihak penyelaras tadi. Okey. Itu selama 9 minggu untuk modul tajwid 1. Ustaz harap semua student-student harap jangan konten kelas kita yang mana penting. Paling penting sekali makhraj dengan sifat tu kena habislah. Sebab kita nak baca Quran ni, kita nak sebut setiap huruf ni memang kena belajar makharijul huruf dengan sifat huruf. Sebab ia seperti kuku dengan isi. Katalah penting. Kalau kita belajar makhraj tanpa kita belajar sifat, kita akan sebut Al-Quran, kita sebut huruf tersebut tak tepatlah. Ya. Jadi itu serba sedikit berkenaan dengan modul tajwid 1. Wallahu a'lam bissawab.
Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.